Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dari Yatim 1960 yang mendatangkan, yang kongsikan kepada kita satu klip ceramah dari seorang Pak Syekh yang menyebut tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi laulaka ma khalaqtul aflak, yang bermaksud lebih kurang Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalaulah bukan kerana engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan falak-falak ini, aku tidak menciptakan dunia ini, aku tidak menciptakan alam ini. Lalu Pak Syekh yang ada di dalam video tersebut menyebut hadis yang seterusnya. Wallahu taala alam, hadis yang dibaca oleh Pak Syekh yang berceramah di dalam keratan video tersebut adalah hadis yang telah dihukumkan sebagai palsu oleh para ulama. Hadis itu telah dihukumkan sebagai hadis palsu, hadis dusta yang direka atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang menghukum hadis ini sebagai palsu adalah Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab beliau Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahadithil Mawdu'ah. Kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, qala As-Saghani, berkata As-Saghani, ulama, salah seorang ulama, maudhu', hadis ini adalah hadis yang palsu. Demikian juga hadis ini dihukum sebagai hadis yang palsu oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau As-Silsilatid Dha'ifah. Beliau berkata maudhu', hadis ini palsu. Selain daripada itu, perlu juga saya jelaskan di sini, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim daripada Ibnu Abbas, yang dikatakan Ibnu Abbas berkata, auhallahu ila Isa alaihi salam, ya Isa amin bi Muhammad. Yang bermaksud lebih kurang, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, Allah Taala berkata, wahai Isa, berimanlah kamu kepada Muhammad, wa perintahkan man adrakahu min ummatika an yu'minu bihi, dan perintahkan siapa-siapa dari kalangan umat kamu untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis menyambung, falaula Muhammad ma khalaqtu adama walaula Muhammad ma khalaqtul jannata wan nar walaqad khalaqtul arsya 'alal ma' fattaraba fakatabtu alaihi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fasakan. Yang bermaksud, kalaulah bukan kerana Muhammad, aku tidak akan menciptakan Adam. Kalaulah bukan kerana Muhammad, aku tidak akan menciptakan syurga dan neraka. Dan sesungguhnya setelah aku menciptakan arash berada di atas air, fattaraba, arash itu bergegar, fakatabtu alaih, lalu aku tulis di atas arash itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu arash pun senyap, diam. Hadis ini Al-Imam Al-Hakim, hadis ini lafaz berbeza, ada perbezaan sedikit lafaz dengan hadis yang di awal tadi, cuma dia membawa maksud yang sama. Hadis ini Al-Hakim, setelah dia menyebut hadis ini di dalam kitab beliau, Al-Hakim kata sahihul isnad. Hadis ini sahih isnad dia. Akan tetapi Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi yang telah menilai semula hadis-hadis yang telah dinilai oleh Al-Hakim, kata Az-Zahabi setelah menyebut perkataan Al-Hakim ini, kata Az-Zahabi, azunnuhu mawdu'an ala Sa'idin. Aku mengira hadis ini adalah hadis yang palsu atas Sa'id. Maknanya Al-Imam Az-Zahabi tidak bersetuju dengan penilaian sahih oleh Al-Hakim. Perkara ini, penilaian sahih, Al-Hakim menilainya sahih, Az-Zahabi tak setuju. Dia begini, kita tak bolehlah orang Islam, terutamanya para ustaz ataupun para orang-orang yang digelar sebagai para syekh, tak boleh main sembrono. Asal ada Al-Hakim kata sahih, lalu kita menyebarkan hadis tersebut. Tak boleh lakukan sedemikian. Terutamanya kita tengok apabila kandungan maksud hadis itu jelas bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran secara jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka itu beribadah kepada aku.
Maka bagaimana hadis ini datang lalu mendakwa Allah Ta'ala menciptakan aras, menciptakan syurga dan neraka kerana Muhammad. Hadis ini jelas bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran itu mutawatir, Al-Quran itu yakin, Al-Quran itu jelas. Ayat yang saya baca sebentar tadi jelas dilalah dia. Jadi bagaimana mungkin satu hadis yang diperselisihkan hukuman dia darjat dia di kalangan para ulama, kita ambil ulama yang kata sahih atas tindakan sikap bermudah-mudah. Tak boleh hal sedemikian. Kerana hadis yang dihukum sebagai hadis palsu, bukan sekadar daif. Bukan sekadar daif yang sedikit, tetapi palsu. Dihukum oleh beberapa ulama dan hadis yang dihukum palsu itu pula bertentangan jelas dengan teks Al-Quran. Bagaimana kita boleh ambil penilaian sahih dari Al-Hakim? Tak boleh. Tindakan sebegitu adalah tindakan yang tidak amanah. Kalau kita kata hadis ini benar, kenapa ayat Al-Quran kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada aku. Sepatutnya Al-Quran akan berkata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li Muhammad. Sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan kerana Muhammad. Sepatutnya jadi macam tu ayat Al-Quran. Tetapi ayat Al-Quran yang ada menyatakan Allah Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu perkara ini penting untuk dinilai oleh semua orang Islam dan terutamanya orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada agama. Satu perkara saya ingat perkara yang bagus untuk kita perhatikan, iaitulah perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ketika beliau ditanya, hal hadith alladhi yadhkuruhu ba'dun nas laulaka ma khalaqallahu 'arsyan wala kursiyan wala ardan wala sama'an wala syamsan wala qamaran wala ghaira dhalika sahihun hu am la. Orang bertanya kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa, orang bertanya, apakah hadis yang disebut oleh sebahagian orang yang bermaksud kalaulah bukan kerana engkau wahai Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan menciptakan arash, tidak akan menciptakan kursi, tidak akan menciptakan bumi, tidak menciptakan langit, tidak menciptakan matahari dan bulan, dan tidak menciptakan selain daripadanya, apakah hadis tersebut sahih ataupun tidak? Orang tanya kepada Ibn Taymiyah. Lalu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menjawab dengan dia berkata, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah penghulu kepada cucu cicit Nabi Adam. Ini semua kita setuju. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu kepada manusia, penghulu kepada anak cucu cicit Nabi Adam. Ini satu perkara yang kita semua setuju. Tak ada masalah perkara ni. Sabit dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam, aku sayyid kepada anak Adam, kata Nabi. Itu kita setuju, tak ada masalah. Kemudian kata Ibn Taymiyah rahimahullah, wa afdalul khalqi wa akramuhum alaih, dan Nabi Muhammad adalah manusia yang paling afdal dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita semua setuju, tak ada masalah. Memang itu jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata Ibn Taymiyah, wa min huna qala man qala inna allaha khalaqa min ajlihi al-alam أو أنه لولا هو لما خلق عرشا ولا كرسيا ولا سماء ولا أرضا ولا شمسا ولا قمرا. Dari sinilah ada orang yang berkata sesungguhnya Allah menciptakan, disebabkan Nabi Muhammad Allah Ta'ala menciptakan alam, atau kalaulah bukan kerana Muhammad sudah tentu Allah tidak akan menciptakan aras, kursi, langit, bumi, matahari dan bulan. Kata Ibn Taymiyah, lakin laitha hadha hadithan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi benda ini bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La sahihan wala da'ifan. Dia bukan hadis yang sahih, bukan hadis yang lemah. Maksudnya tak diketahui datang dari mana hadis ini. Kemudian Syekhul Islam berkata, walam yanqulhu ahadun min ahli ilmi bil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun di kalangan ulama yang menukilkan hadis ini. Tidak ada seorang pun di kalangan ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal wala yu'raf 'anis sahabati bal huwa kalamun la yudra qailuh. Bahkan tidak ada sesiapa pun meriwayatkan perkara ini dari mana-mana para sahabat Nabi. Bahkan ia merupakan satu perkataan la yudra qailuhu, tidak diketahui siapa yang mula sebut hadis ni. Demikianlah keadaan hadis yang ditanya, dan sepatutnya video yang disebarkan itu saya nampak dengan jelas perkara itu ada sikap melampau-lampau dalam memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi ancaman kepada kita supaya jangan berlebih-lebihan dalam memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda bagi tahu dalam hadis Nabi sebut, la tuturuni kama athratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi Muhammad, jangan lakukan itra. Itra ni iaitulah memuji Nabi pada kadar yang melampaui batas yang dibenarkan oleh syarak. Seperti mana telah orang-orang Nasrani melampau-lampau dalam memuji Isa ibnu Maryam, sehingga mengatakan Isa itu anak kepada Allah, sehingga sampai ke tahap Nabi Isa itu adalah Allah, sampai begitu sekali. Maka bila saya dengar keratan video yang disertakan, saya teringat Kristian. Mereka tersesat kerana melampau-lampau dalam memuliakan Nabi Isa. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari jadi terikut jejak langkah Kristian berlebih-lebihan dalam memuji para Nabi, yang mana kita di dalam Al-Quran minta, kita dalam salat kita baca Al-Fatihah, di hujungnya kita sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta supaya kita ditunjukkan ke jalan yang lurus, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai, iaitulah jalan Yahudi, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, iaitulah jalan Kristian. Maka kalau kita tak nak ikut Kristian, maka puji Nabi pada kadar yang dibenarkan di dalam syarak, bukan seperti keratan video yang disertakan. Wallahu alam.